Hai dan apa khabar semua murid? Sihat tak hari ini? Okey, kita akan sambung untuk pembelajaran secara atas talian ya. Hari ini cikgu akan mengajar tajuk darab dan bahagi. Okey, kita lihat standard kandungan 1.7 operasi bergabung. Jadi hari ini kita akan belajar operasi bergabung. Kalau operasi bergabung maksud dia mesti ada lebih daripada satu operasi yang terlibat ya. Okey, standard pembelajaran 1.7.2 menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung, darab dan bahagi dalam lingkungan 100,000. Okey, apakah objektif pembelajaran? Di akhir pengajaran ini, murid dapat menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung, darab dan bahagi dalam lingkungan 100,000. Kriteria kejayaan nombor 1, murid dapat membina sifir sehingga 2 digit. Yang ini cikgu dah tunjuk dalam video yang lepas ya. Jadi murid boleh rujuk pada video yang lepas untuk membina sifir ya. Cara untuk bina sifir sehingga 2 digit. Kriteria kejayaan nombor 2, murid dapat menyusun nombor dalam bentuk operasi ataupun bentuk lazim dengan betul. Nombor 3, murid dapat darab dan bahagi nombor dalam lingkungan 100,000. Okey, cikgu akan mula soalan 1. Soalan 1, 72 darab 8 bahagi 9. Jelas di sini ada dua operasi yang tidak sama, iaitu operasi darab dan operasi bahagi. Jadi kita akan selesaikan operasi darab dulu ya. Jadi cikgu akan tunjuk ada dua cara. Cikgu akan tunjuk cara pertama iaitu cara yang biasa yang murid akan pakai dalam kotak ataupun dalam kotak serong ya. Dua-dua boleh pakai. Jadi untuk yang ini kita perlukan sifir 8. Sifir 8 dan murid boleh rujuk pada kotak sifir ataupun rujuk di tepi sini. 8 darab 2. Jawapannya ya 16. Kita akan tulis 1 dan bulatkan 1 sebab 1 ni merupakan bonus ya. 6. Okey, 7 darab 8 ya 56. 56 ni akan tambah 1 sebab bonus 57. Ini akan membawa jawapan 576. Okey. Ini ialah untuk operasi pertama ya, darab kita dah selesai. Okey, operasi yang kedua bahagi 9. Jadi untuk bahagi kita akan buat dalam bentuk rumah bahagi ya. Kita akan letak jawapan yang kita dapat tadi bahagi dengan 9. Jadi terus kita akan letakkan jalur dan sifir 9. Okey, untuk 9 sebab satu digit jadi kita akan mula dengan nombor 5 ya, digit 5. Jadi 5 ni kecil daripada 9, kita akan masuk sifar ya. Minta maaf. Okey, kejap. Kita akan masuk sifar. Tolak sifar. Jawapan dia 5. Okey, lepas tu kita akan turun 7. Ini menjadikan nombor 57. Dalam sifir 5, dalam sifir 9, ada tak 57? Tak ada. Jadi kita akan ambil yang rapat iaitu 54. Tolak 54. 54 ni tempat ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan tulis 6 di atas. Dan kita akan buat tolak. 7 tolak 4 tinggal 3. 5 tolak 5, 0. Okey, turunkan 6. 36. Jumpa tak nombor 36? Ya, kita jumpa. Okey, 36 ni dekat tempat ke-4. Tolak 36. Jadi, bakinya sifar. Okey, jadi jawapan untuk soalan ni adalah 64. Okey. Kita akan pergi soalan kedua. Sebelum kita pergi soalan 2, cikgu nak tunjuk ada satu lagi cara kan, cikgu janji. Okey, satu lagi cara. Cara kedua. Okey, cara kedua ni merupakan cara yang istimewa ya, sebab ia akan memakaikan cara macam pecahan. Kita akan susun nombor ni macam pecahan. Kalau darab, kita akan susun darab dulu.
72 darab 8. Masih ingat tak cikgu ada tunjuk dalam pembelajaran yang lepas, bahagi ialah boleh kita tulis dalam bentuk per. Kita akan buat garis macam pecahan. Jadi garis per ini membawa maksud bahagi. Okey, jadi bahagi 9. Kita akan tulis 9 di bawah. Sama juga kita perlukan sifir ya. Kita perlukan sifir. Jadi kita akan buat bahagi dulu. Kita akan cari dalam sifir 9 ni. 9 ni ada tak dalam sifir 9? Ada. Tempat pertama. Jadi kita akan gunakan sistem potong. Ya, potong. Potong tinggal 1. Sebab 1 darab 9 ialah 9. Okey, kita cari 72 dengan 8. Mana satu nombor yang ada dalam sifir 9? Ya, kita ada nombor 72. 72 ni tempat ke berapa? 1, 2, 3, maaf. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita akan potong tulis 8 sebab kita dah selesai. Jadi sekarang tinggal 8 darab 8. Bawah penyebutnya ialah 1. 1 ni maksud dia tak ada nilai. Jadi sebenarnya kita tak payah tulis 1. Nak tulis pun boleh. Tak nak tulis pun boleh. Tapi nanti jawapan kita tak akan tulis lah yang 1. Kita akan buang. Jadi tinggal 8 darab 8. Dalam sifir 8, 8 darab 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 darab 8, 64. Jadi ini akan membawa jawapan 64. Sama macam tadi. Tapi cara kedua ni murid mesti kena faham. Kalau tak boleh faham, murid akan gunakan cara 1 ya. Sebenarnya cara 2 lebih senang lah. Kalau murid dapat faham, boleh guna cara 2. Cara 2 ialah pecahan dengan sistem potong. Okey. Untuk soalan 2 ya. Kita tengok soalan 2. 27 darab 34 bahagi 3. Okey, cara 1. Sama juga kita akan letak dalam bentuk lazim yang biasa yang murid buat ataupun cikgu tunjuk di sini ialah melibatkan kotak serong ya ataupun kita panggil kaedah lattice. Okey, kaedah lattice. Okey, kita akan letak nombor 27 darab 34. Di sini kita lihat kita memerlukan sifir 3 ya. Kita memerlukan sifir 3 dan sifir 4. Jadi cikgu tunjuk dalam slide ini ya. Okey, 7 darab 3. Jawapannya 1, 2, 3. Okey, kejap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 21. 2 darab 3, 6. 06. 7 darab 4. Dalam sifir 4 kita akan kira 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 28. 2 darab 4, 8. Jadi kita akan tulis 8. Kemudian kita akan tambahkan jumlah jawapan ya dalam serong. Okey, kita akan mula yang barisan ni. Barisan ni jawapannya 8. Sebab 8 sahaja. Kita tak ada nombor lain. Jadi tak payah tambahlah dengan nombor lain. Okey, untuk jalur kedua. Okey, untuk jalur yang ini ya. 1 tambah 2 tambah 8. Berapa? 11. Okey, kita akan naik 1 di sini dan 1 di bawah. Ingat 1 yang bulat ini kena tulis di dalam ya. Jangan tulis di kotak soalan. Okey, kita akan tengok barisan ketiga pula. 1 tambah 2 tambah 6. 9. Okey, yang atas kosong. Jadi jawapan ni ialah 918. Okey, kita dah selesai untuk operasi darab. Kita akan selesai pula untuk operasi bahagi. Kita akan letak dalam rumah bahagi ya. Rumah bahagi. Okey, kita akan letak 918 bahagi dengan 3.
Sama juga kita perlukan garisan ya, supaya kita tak akan lari lorong yang tertentu. Okey, dalam sifir 3 ada tak 9? Ada. 9 ni tempat ke berapa? 3. Jadi kita tulis 3, 9 tolak. 9 tolak 9, sifar. Turunkan 1. 1 ni sebab dia kecil daripada 3. Jadi kita kena bubuh sifar. Apa-apa nombor yang kecil daripada 3, kita kena bubuh sifar ya. 1 tolak sifar, 1. Okey, turunkan 8. Jadi ini membawakan nombor kepada 18. Jumpa tak 18? Jumpa. Okey, tempat ke berapa? Tempat ke 6. 18. Jadi tak ada baki. Kosong ya. Jadi jawapannya untuk soalan ni 306. Okey. Ini adalah cara pertama. Jadi kalau murid faham cara pertama, akan sambung untuk cara pertama ya. Bagaimanapun cikgu akan tunjuk cara kedua ya. Mungkin ada murid yang boleh faham cara kedua. Okey, cara kedua seperti tadi cikgu dah cakap, kita akan pakai bentuk pecahan dan sistem potong. Okey, 27 sama juga darab 34 bahagi ialah, maksud dia ialah per ya, per. Okey, bahagi berapa? Bahagi 3 per 3. Okey, kita dah tulis dalam bentuk macam ni, jadi kita menggunakan sistem potong. Sistem potong maksud dia sistem bahagilah. Okey, contoh dia 3 bahagi 3. Jadi 3 bahagi 3, 1 kan sebab di atas. Jadi potong jadi 1. Lepas tu 27 kita lihat sebagai bahagi. 27 bahagi 3 juga. Jawapannya 27 ada di sini. Di tempat 9. Jadi kita potong jadi 9. Potong maksud dia kita tak tinggal. Kita tinggal jawapan kita untuk 9 sahaja. Sebab kita dah bahagi dengan 3 ya. Okey. Jadi yang balance yang tinggal ialah 9. 9 darab dengan 34. Okey, 9 cikgu buat di luar darab dengan 34. Cikgu letak dalam bentuk lazim ni. Okey, sifir 9. Kita perlukan sifir 9. Okey, 4 darab 9 boleh ingat tak kalau cikgu tak tunjuk sifir? Ya, 36 ya. 36. Okey, 3 darab 9, 27. 27 tambah 3, 30. Jadi 306. 306. Samalah dengan jawapan yang tadi ya. Okey, ini ialah jawapan. Jawapan tadi ialah 306. Okey, kita akan sambung ke soalan 3. Okey, soalan 3. 800 bahagi 100 darab 3. Sekarang bahagi pula. Jadi kita nak selesai bahagi ke nak selesai darab? Ya, kita kena selesaikan bahagi dulu ya. Sebab bahagi datang dulu. Jadi kita selesaikan bahagi dulu. Okey, cara pertama kita buat macam biasa. Dalam rumah bahagi 800 bahagi dengan 100. Jadi sama juga kita letak garis dan mesti ada sifir 100. Kalau murid tak dapat nak hafal sifir 100, saya rasa mustahil kan. Sebab sifir 100 sama macam sifir 1. Cuma tambah kosong sahaja. Jadi untuk sifir 100 sebab dia 3 digit. Jadi kita kena mula daripada 3 digit. Okey, kita akan mula daripada belakang ya. Maksud dia di sini. Okey, jadi 800 dalam sifir 100 ni tempat ke berapa? Tempat ke 8. Jadi kita tulis 8 di sini dan kita tolak 8 di bawah. Sifar ya. Tak ada nombor yang tinggal. Okey, kita dah selesai untuk bahagi. Jadi yang tinggal ialah darab 3. Jadi kita ambil jawapan yang tadi. 8 darab dengan
3. Sifir 3 ya. Okey, tak ada kotak dah sebenarnya. Okey, tak apa, cikgu padamkan yang kotak ni. Okey, kita akan masuk nombor dalam kotak. 8 darab dengan 3. Jadi 8 darab 3, sifir 3, 8. Kita kira 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ialah 24. Okey, kita akan tulis 24. Jadi jawapan untuk soalan ni ialah 24. Okey, boleh faham tak murid? Kalau boleh faham, kita pergi ke cara yang kedua. Cara kedua ialah dalam bentuk pecahan kan? Okey, kalau pecahan maksud dia per ini sebenarnya ialah garisan. Jadi macam mana kita nak letak soalan ni? Sebenarnya kita letak 800 di atas ya. 800 dengan darab 3 di atas. Sebab bahagi 100 ni merupakan per. Jadi kita akan letak di bawah. 100 ni kita akan letak di bawah sebab bahagi 100. Jadi per 100 bahagi 100. Okey, sama juga kita perlukan dua-dua sifir ni ya. Dengan sifir 100. Okey, cikgu tak ada sifir 100 kat sini tapi tak apa. Saya rasa murid boleh hafal. Okey, kita akan... Masih ingat tak cikgu ada ajar satu cara untuk potong kosong dalam pengajaran yang lepas? Okey, masih ingat. Jadi kita buangkan kosong dulu. Potong satu kosong di atas. Dia mesti sepasang ya. Okey, satu di bawah, satu di atas. Jadi bawah ni dah jadi satu. Bila dah jadi satu, maksud dia kita dah selesai lah. Bawah ni tak ada benda dah. Sebab dia bahagi dengan satu, maksud dia tak ada nilai. Tak ada jawab. Kita akan dapat jawapan atas sahaja ya. Jawapan atas. Okey, yang ini ialah 8. Kita tinggal 8 darab dengan 3. Jadi 8 darab dengan 3, sifir 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sebenarnya 8 darab 3, 24. Bawah per 1 ni kita tak payah tulis ya. Tak payah tulis. Sebab per 1 ni dia macam, dia akan sama lah. Kalau kita tulis per 1 sebenarnya dia sama dengan 24. Maksud dia 24 ni bahagi sifir 1. Bila bahagi sifir 1, jawapan dia tetap akan sama. 24. Okey. Jadi kalau murid dah faham, untuk yang last kali, cikgu dah keluarkan 4 soalan di sini. Murid boleh buat dalam buku MT ya. Sambung dalam buku semalam. Ataupun pengajaran yang lepas. Buat dalam pengajaran yang lepas, sambung dalam buku itu. Dan murid akan tunjukkan bentuk lazim. Seperti biasa, nak pakai cara 1 boleh, nak pakai cara 2 pun boleh ya. Selepas dah siap, murid akan rujukkan jawapan dalam komen di bawah post ni. Cikgu akan letak jawapan dalam post ini ya, di bawah post ni dalam ruang komen ya. Jadi murid boleh semak jawapan di situ. Kalau ada apa masalah ataupun tak faham, bolehlah tinggalkan soalan anda di ruang komen ya, di bawah post ini. Jadi sekian, terima kasih.